projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu maulana al-azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah bagi sekalian contoh yang baik. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat contoh yang baik bagi manusia, bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan pada hari akhir dan mengingati Allah dengan zikir yang banyak. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini tuan-tuan dan puan. Insya-Allah pagi-pagi ini tidak ada banyak masalah. Malam tadi ada sedikit masalah tuan-tuan dan puan, tadi pagi ini tidak ada masalah. Biar saya terangkan sedikit dahulu tuan-tuan. Kita ni dalam minggu-minggu yang awal ni, kita nak cuba memaparkan satu paparan yang baru dalam program-program kita, insya-Allah. Sebagaimana yang kita lihat pagi ini adalah paparan baru. Paparan baru ini kalau saya berseorangan begini nampaknya baik tuan-tuan, insya-Allah. Tapi bila kita ada tetamu-tetamu seperti malam tadi, saya ada tetamu, tuan-tuan dan puan, ada 2 perkara bila ada tetamu. Satu, di tempat tetamu itu kemungkinannya ada masa-masanya internetnya tidak berapa kuat. Jadi dia akan ganggu sikit tentang gambar-gambar, tentang suara dan sebagainya dalam yang disampaikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan, malam tadi berlakulah kepada internet, kepada Ustaz Halimdin yang pertengahannya di hujungnya sampai hilang begitu, dan yang tak timbul-timbul langsung walaupun telah kita beritahu, dah kita promosikan tuan-tuan beberapa hari, iaitu saudara Zul Handy Black, rockers pada satu masa dulu yang hebat begitu tuan-tuan, telah berhijrah tapi tak dapat muncul daripada awal hingga akhir oleh kerana masalah internet di tempat beliau. Yang kedua tuan-tuan dan puan, ialah masalahnya masalah kalau berseorangan seperti ini, paparannya menarik, cantik, dan ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tetapi dalam program-program kita, saya hendak ada tetamu-tetamu untuk membincangkan, bukan saja saya secara monolog begini. Kita hendak ada dialog sikit, kita hendak ada beberapa opinion sikit tentang satu perkara, sebab dengan cara itu terbuka luas sedikitlah tuan-tuan dan puan pengetahuan ilmu kita mengenai agama Allah Subhanahu Wa Taala yang suci ini. Jadi bila lebih daripada seorang tu tuan-tuan dan puan, suara saya ni, suara sahabat-sahabat yang menjadi tetamu saya 2 orang misalnya, itu bagus suaranya, tapi suara saya tu tuan-tuan nampaknya bergema-gema, suara saya tidak konsisten, suara saya kadang-kadang hilang. Yang itulah tuan-tuan, kita punya chief technician telah pun pergi belajar berguru tuan-tuan dan puan semalaman, tetapi walaupun sudah test bagus, tetapi semalam nampaknya walaupun dalam test sudah bagus, tapi dalam perjalanan itu nampaknya ada masalah yang dihadapi. Tapi kita sudah membaiki, sedang akan membaiki tuan-tuan dan puan, insya-Allah, dan diharapkan tuan-tuan dalam minggu ini atau minggu depan nanti kita akan bersiaran sempurna sebagaimana yang kita nakkan. Tetapi dalam sempurna yang macam mana pun, oleh kerana siaran-siaran ini berlandaskan kepada internet, dengan platform-platform, dengan berbagai
pelbagai software yang kita gunakan, misalnya OBS punya software, StreamYard software dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, segala-galanya mempunyai masalah-masalah tersendiri yang perlu diselesaikan. Jadi bila kita bersiaran macam ni, tuan-tuan, nampaknya terus, nampaknya licin, tetapi di sebaliknya itu, tuan-tuan dan puan, banyaklah perkara-perkara technicalities yang perlu diselesaikan, yang perlu dihadapi, yang perlu ditekuni, tuan-tuan dan puan. Jadi apapun, saya mengharapkan para penonton, terutamanya followers dan likers dan teman-teman yang lama dan yang baru yang bersama kita daripada Ramadan dulu, dari peringat tuan, 18 hari bulan Mac, sebelum Ramadan pun kita telah bersiaran sampai sekarang ni, boleh katakan continuity-nya berterusan. We are on air continuously, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, dan itu semata-mata untuk memberikan ilmu. Saya bagi pihak Yayasan Sabha dan pihak saya sendiri dan teman-teman chief technician kita dan kru dan sebagainya, minta maaf kepada tuan-tuan dan puan. Kita cuba sedaya upaya yang terbaik, tuan-tuan, yang terbaik, sampai lewat-lewat malam, sampai tak tidur teman-teman kita, tuan-tuan dan puan, untuk menguruskan perkara ini. Kita ucapkan syabas kepada mereka, dan mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sebab mereka tahu apa yang kita sajikan ini, tuan-tuan, kerana Allah. Mereka tahu apa yang kita sajikan ini untuk mendapatkan redha Allah. Mereka tahu apa yang kita lakukan ini, tuan-tuan dan puan, untuk akhirnya membina satu institusi yang namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Itulah yang kita hendak, tuan-tuan dan puan, sebagai bukti kepada Allah, something which is tangible in our life. You can see, you can touch, you can hear, you can whatever, tuan-tuan, namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Itulah idaman kami seluruhnya di Sabha, Yayasan Sabha ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, permintaan saya, mintalah tuan-tuan sabar sikit. Tapi saya tengok dalam ucapan-ucapan dan juga dalam komen-komen yang diberikan kepada saya, tak nampaklah seorang pun yang hilang kesabaran dan menarik diri daripada menjadi followers dan juga likers kita. Syabas kepada tuan-tuan, syabas kepada perempuan. Marilah kita sama-sama. Saya tidak ada tujuan 2 dan 3. Tujuan saya ialah untuk mendapatkan kasih Allah, sayang Allah, redha Allah. Saya tidak ada tujuan yang lain selain daripada insya-Allah memberikan ilmu untuk diri saya. Pantulannya macam saya baling bola, tuan-tuan, bola tenis, saya balik kat dinding, makin kuat saya baling, makin kuatlah pantulan kepada saya. Makin banyak yang saya ragamkan, makin banyak ragamnya yang kebalik kepada saya. Makin banyak yang saya sebut, makin banyak yang masuk dalam kepala dan hati saya. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam semangat itulah agaknya kita meneruskan program ini. Tuan-tuan dan puan, yang akhirnya saya ingin menyebutkan program ini pukul 7 pagi 1. Program 12.30, tuan-tuan. Program 12.30 akan kudari tidak berapa lama dalam format yang berbeza, tuan-tuan. Format ini permintaan saya, nak menaikkan permintaan saya. Banyak menerima, tuan-tuan, cadangan-cadangan daripada tuan-tuan, cadangan daripada liker, cadangan daripada top fan kita, daripada top fan, tuan-tuan. Saya sekarang ni ada hampir 200 top fan, tuan-tuan. 200 top fan. Berbagai cadangan yang mereka kemukakan kepada kami. Antaranya ialah soal jawab berbagaian soal jawab, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, mengenai keluarga, mengenai mendidik anak-anak, mengenai dakwah, mengenai kemasyarakatan, tuan-tuan, dan berbagai-bagai lagi, tuan-tuan, Tapi soalan-soalan itu saya nak bagi tahu, tuan-tuan, soalan itu biarlah unsurnya unsur mendidik, unsurnya unsur motivasi, unsurnya unsur rangsangan, unsurnya bagaimana kita nak istiqamah, unsurnya bagaimana kita nak menjadikan agama ini sebahagian daripada kehidupan kita yang sangat penting, yang kita bertemu dengan Allah, nak bawa agama itulah bertemu dengan Allah. Bukan soal-soal mengenai hukum hakam, itu kita reservekan kepada teman-teman yang memang fasih dalam bidang itu. Ustaz-ustaz dan ustazah memang terdidik dalam bidang itu. Jadi saya tidak berhajat untuk menjawab soalan-soalan mengenai hukum hakam itu. Saya akan menjawab soalan-soalan mengenai keluarga, mengenai mendidik anak-anak, mengenai hubungan suami isteri, mengenai hal-hal pendakwahan. Itu boleh kerana saya terlibat secara langsung dengan dakwah sejak 30-40 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan. Saya juga boleh menjawab persoalan-persoalan mengenai kemasyarakatan, mengenai neighborhood, mengenai neighborliness, mengenai kejiranan, mengenai apa saja, tuan-tuan, mengenai kecantikan Islam, kemanisan iman, kecantikan iman, takwa dan sebagainya, mengenai akhlak. Itu, tuan-tuan dan puan, agaknya sebahagian daripada kajian-kajian yang pernah dibuat, yang saya baca, yang saya tulis, buku-buku yang saya tulis dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Saya nak mendedahkan kepada ilmu-ilmu yang saya tuliskan dalam buku-buku saya, 43 buku. Saya dah tulis 43 buku, tuan-tuan dan puan, yang itulah mungkin saya akan semak-semak semula untuk di-share, untuk dikongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan dan majlis Islam. Itu 12.30.
Kemudian 9 suku. 9 suku tuan-tuan, 9 suku insya-Allah macam malam tadi, oleh kerana kita tidak dapat bersiaran cara OBS namanya, menggunakan software OBS ini tuan-tuan, cara OBS, tapi kita bersiaran cara biasa, maka malam tadi tuan-tuan walaupun cara biasa begitu, tapi oleh kerana internet kurang baik di kalangan guest kita, 2 orang guest kita, maka kita tidak dapat bersiaran. Apapun kita dapat teruskan, insya-Allah kita bersiaran malam tadi dengan tidak ada gangguan dari segi masa dan segi bahan yang disampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, kita sekarang ni masuk siri yang kedua. Siri yang kedua, akhlak daripada perspektif Islam. Akhlak daripada perspektif Islam, siri yang kedua. Tuan-tuan, tadi saya baca sepotong ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Pada diri Rasulullah contoh yang baik. Diri Rasulullah itu Al-Quran. Contoh Rasulullah, hidup Rasulullah, perkataannya Al-Quran, pandangannya Al-Quran, pergerakannya Al-Quran, hatinya Al-Quran, jiwanya Al-Quran, langkah-langkahnya Al-Quran, seluruhnya Al-Quran. Sebab itu disebutkan tentang akhlak Rasulullah itu Quran. Ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, jawapan Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Tuan-tuan, ya. Kemudian pada Rasulullah itu contoh yang baik bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah. Percontohan yang baik bagi mengharapkan kita bertemu dengan Allah, nak bawa contoh yang baik. Tuan-tuan akan bertemu dengan Allah dan saya akan bertemu dengan Allah. Mungkin saya besok, mungkin saya lusa. Saya dah awal-awal 70-an ni tuan-tuan dan puan. Orang umat Nabi Muhammad hidup 60 tahun, 70 tahun. Hadis mengatakan umat Muhammad akan hidup 60 tahun dan 70 tahun. Saya very much in that particular zone tuan-tuan. Very much in that zone. Zone yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mintalah tuan-tuan, saya masih ada kesihatan, boleh bercakap, boleh bergerak untuk saya terus berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saya sihat, doakan saya selamat, doakan saya panjang umur. Saya pasal tak, saya seronok sangat tuan-tuan dan puan nak share ilmu dengan tuan-tuan dan puan, nak mengetahui sedekat mana apa yang saya dapat lakukan dalam hidup saya 70 tahun, 72 tahun ini tuan-tuan dan puan. Apa sumbangan saya kepada masyarakat untuk saya bentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan saya. Tak ada 2, tak ada 3. Kemudian tuan-tuan dan puan, ya, mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Hari akhir. Hari akhir ni ada 2 tuan-tuan. Hari akhir kita hidup. Dan kita mesti mati dalam husnul khatimah. Sebab itu tuan-tuan, program malam pukul 9.15 tu bannernya ialah #salam husnul khatimah. #salam husnul khatimah. Sebab hari akhir kita mestilah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari akhir dalam husnul khatimah. Mati yang baik tuan-tuan. Saya ulang tak berapa puluh kali dah saya ulang, tapi saja nak ulang doa kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatam. Ini akhlak tuan-tuan, akhlak. Akhlak yang baik mati dalam husnul khatimah. Husnul khatimah itu husnul khatimah in itself, it is akhlak yang baik. Inilah akhlak yang baik. Mati dalam keadaan su'ul khatimah bukan akhlak yang baik. Mati lupa kepada Allah, mati tidak boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan tuan-tuan dan puan struggle, mati struggle tuan-tuan dan puan, mati dalam keadaan nyawa tak putus-putus sampai 2 minggu nyawa tak putus-putus. Ini tuan-tuan mati yang disebut bukan mati yang baik, dan mati yang sedemikian tidak menggambarkan mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, kemudian tu pada diri Rasulullah contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah di hari akhir dan mengingati Allah dengan zikir yang banyak. Mengingati Allah. Tuan-tuan, amal salih itu sebahagian daripada akhlak. Mengingat Allah sebahagian daripada akhlak. Zikir pagi tadi, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan saya agaknya dapat bertahajud tadi, walaupun tidak sempurna macam mana pun. Kita tidak bangun pukul 3, tak bangun 3.30 tuan-tuan, kita bangun pukul 4.30, pukul 5 begitu. Tapi masih dapat tuan-tuan, setidak-tidaknya 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sembahyang taubat, 2 rakaat sembahyang hajat, ditutup dengan 1 rakaat sembahyang witir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nangis menitirkan sebutir 2 air mata. Itu akhlak. Akhlak pada siapa? Saya dah beritahu tuan-tuan dan puan, saya dah sebut hal itu. Akhlak ni tuan-tuan dan puan, ya, dia ada berbagai-bagaian akhlak ni.
Tuan-tuan dan puan, akhlak terhadap Allah, itu akhlak terhadap Allah, mengibadahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun pagi bertahajud dalam keadaan manusia tidur. Dalam keadaan manusia tidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kita sebagai gagasan kepada akhlak, sebagai tuan-tuan tapak kepada akhlak yang baik. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah kamu sembahyang malam di akhir malam, di 1/3 yang terakhir malam. Kamu bangun menunaikan tahajud dalam keadaan manusia yang lain sedang tidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke dalam syurga tu dengan penuh kesejahteraan. Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Itu tuan-tuan dan puan, itu akhlak mulia. Dan akhlak mulia, saya mengatakan tadi, akhlak mulia tuan-tuan dan puan, waktu kita nak mati ni akhlak mulia. Tuan-tuan dan puan, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang itu dimatikan tuan-tuan, banyak bergantung kepada amalan akhir yang mereka lakukan. Amalan yang akhir, cara-cara akhir dalam hidup mereka, itulah mereka dimatikan. Kalau misalnya akhirnya tuan-tuan, mereka tengok bola setiap malam, habis yang Spanyol punya, tengok British punya, habis British punya tengok Itali punya, habis Itali punya tengok Jerman punya, habis Jerman punya tengok Belgium punya, habis itu tengok Australia punya, bola, umur dah 60, umur dah 70, bola. Maka akhirnya tuan-tuan, di saat akhirnya bola lah yang akan disebutkannya. Gitu dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau akhir umur kita ni tuan-tuan, bawalah tuan-tuan akhir umur kita ni menjurus kepada Allah, menghala kepada Allah, memuliakan Allah, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan amal ibadah, juruskan kepada situ. InsyaAllah akhir hayat kita pun terjurus kepada sudut yang sedemikian, sudut agama, membesarkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada agama Allah siang, malam, pagi, petang, dalam berbagai-bagai bentuk bakti yang kita mesti curahkan. Tuan-tuan dan puan yang diberkati sekalian, alhamdulillah tuan-tuan, oleh kerana paparan kita ni dah menjadi paparan yang agaknya yang baik pagi ini tuan-tuan dan puan, tuan-tuan lihat di paparan itu ada anjung husnul khatimah, wakaf, zakat, tuan-tuan, wakaf, zakat, infak, fidyah, amal jariah, dengan Maybank, dengan tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan kita punya account number, nombor account kita dan sebagainya, tuan-tuan bolehlah tuan-tuan masukkanlah tuan-tuan, masukkan RM1 walaupun RM1. Kalau satu orang RM1, tuan-tuan dan puan, penduduk Malaysia sekarang ada 34,000, dalam 60%, 62%, 63% adalah Muslim, adalah orang Melayu Muslim. Kalau seorang bagi RM1, tuan-tuan dan puan, berapa tuan-tuan? Berapa tuan-tuan? Ya Allah, banyaknya yang terkumpul. Seorang RM1 untuk anjung husnul khatimah. Mungkin ada yang bagi RM10, mungkin ada yang bagi RM100. Itu individu. Kemudian tu keluarga tuan-tuan. Keluarga. Satu keluarga satu sumbangan. Satu keluarga satu. Keluarga Hasan Ali. Dalam keluarga Hasan Ali, anak Hasan Ali ada 8 tuan-tuan. Ada lagi 8. Anak yang pertama satu sumbangan, satu keluarga. Anak yang kedua satu keluarga. Anak yang ketiga satu keluarga. Keluarga Hasan Ali seluruhnya secara kolektif sudah tentulah sumbangannya agaknya lebih besar sedikit. Kadang ada anak-anak yang gaji agak besar, ada anak-anak yang gaji sederhana, ada anak yang gaji bawah. But we put to the average, man. How much is the average? Daripada average itulah, while we give a little fraction of the average number itu, berapa yang patutnya kita sumbangkan kepada anjung husnul khatimah. Yang ketiga, pertubuhan-pertubuhan, organisasi-organisasi, termasuklah syarikat-syarikat sendirian, syarikat-syarikat public companies, syarikat-syarikat yang mencatat keuntungan, syarikat-syarikat yang membayar zakat dan sebagainya. Tuan-tuan bayar zakat, sebagian zakat yang dipulangkan kepada tuan-tuan untuk diagihkan, tuan-tuan pilihlah anjung husnul khatimah ini tuan-tuan. InsyaAllah satu program yang tujuannya bukan 1 sen pun untuk keuntungan, not even 1 cent for profit purposes. No, it is purely voluntarism. It is purely tuan-tuan non-profit making. Jadi saya harapkan tuan-tuan, marilah kita dermalah tuan-tuan. Yang kedua, buku-buku tuan-tuan. Buku saya tu buku 3 buku, 3 serangkai tu. Sekarang juga tuan-tuan, tak boleh dapat, tak ada di kedai. Tak ada di kedai di Johor Bahru, tak ada di kedai di Kota Baru, tak ada di Kota Kinabalu, tak ada di Kuching, tak ada di Bandar Seri Begawan, tak ada di Singapura tuan-tuan. Yang ada terus kepada kita dan kita sampaikan melalui pos tuan-tuan, melalui pos. 3 serangkai itu tuan-tuan, kita post melalui perkhidmatan pos insya-Allah. Jadi tuan-tuan dapatkan, inilah yang nak dibaca.
Terutamanya tuan-tuan, ketiga-tiga buku tu relevan. Jangan satu pilih satu daripada tiga. Tiga-tiga relevan. Yang pertama tuan-tuan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Perlu ke tak perlu tuan-tuan anak kita membaca ni? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan jawab, tuan-tuan, perlu ke tak perlu anak-anak kita ada ilmu? Perlu tak perlu anak kita mempunyai kesedaran? Perlu tak perlu anak kita mempunyai kekuatan untuk menjalankan apa yang disebut dalam buku itu? Perlu tak perlu anak kita mengkhidmati anak kita dengan memberkati kita nanti waktu kita sihat, waktu kita sakit, waktu dalam sakratul maut, waktu dalam minit-minit terakhir nak mati besok? Perlu tak anak berada di sisi kita untuk menghulurkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Perlu tak anak tuan-tuan nak memandikan kita, mengkafankan kita, menjadi imam untuk menyembahyang? Anak kita menjadi imam menyembahyangkan kita tuan-tuan. Anak kita memasukkan kita ke liang lahat, menyerindingkan badan kita menghadap kiblat. Anak kita tuan-tuan yang mentalkinkan, anak kita yang mendoakan, dan anak kita yang menjaga harta yang kita tinggalkan, tetap satu sennya harta itu tidak disalahgunakan hingga tersiksa kita yang berada di alam barzah itu. Perlu tak tuan-tuan anak yang sedemikian? Kalau perlu, bukunya ialah khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Nombor dua, buku yang nombor dua tuan-tuan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saudara, buku itu untuk saya, untuk semua orang. Kita tidak bersedia untuk bertemu dengan Allah. Katakanlah saya mati lagi sebulan tuan-tuan, saya angkat tangan tinggi-tinggi, saya angkat tangan, wahai Allah, aku belum bersedia untuk bertemu dengan Engkau, wahai Allah. Amalan aku banyak lagi yang renggang-renggangnya, banyak lagi liang-liangnya aku tidak isi, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, amalan sembahyangku banyak lagi, wahai Allah. Kalut sembahyangku, wahai Allah, tak sempurna sembahyangku, wahai Allah. Bacaannya pun tak sempurna, perbuatannya pun tak sempurna, wirid-wiridnya tak sempurna, doa-doanya tak sempurna, sebutan-sebutannya tak sempurna, wahai Allah, wahai Allah. Nanti dulu, wahai Allah, jangan kau datangkan malaikat maut mencabut nyawa aku, wahai Allah. Tuan-tuan dan puan, inilah dia yang kita nak. Buku tu tuan-tuan namanya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya berikan buku ni ada 9 bab tuan-tuan, sampai detail saya berikan tuan-tuan. Di hujungnya bab yang ke-9 itu saya detailkan daripada bangun pukul 4.30, pukul 5 sampai tidur semula pukul 11 malam. Tiap-tiap masa, tiap jam tu ada program-program, ada yang mesti dilakukan, namanya ibadah yang wajib, ibadah yang sunat tuan-tuan, yang mesti dilakukan untuk mengisi hidup-hidup kita ni. Sama ada yang masih bekerja, sama ada yang sudah pencen, sama ada yang muda, sama ada dewasa, sama ada yang tua, seluruhnya tuan-tuan, saya dah buatkan jadual satu hari suntuk. Daripada pukul 5, pukul 4.30 kita bangun sampai tidur pukul 11 malam, every hour saya telah bariskan, listkan program-program yang dapat mengisi diri kita supaya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan bersedia sedikit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buku yang ketiga tuan-tuan, buku yang ketiga, nama buku itu ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara-saudara, buku ini baru sebulan lebih saja tuan-tuan. Bacalah buku ni. Suami kena baca buku ni, isteri kena baca buku ni, wanita muda kena baca buku ni, anak dara kena baca buku ni, wanita berumur kena baca buku ni, warga emas kena baca buku ni. Sebab tuan-tuan kena jadi, puan-puan kena jadi ahli syurga tuan-tuan. Ahli syurga. Bukan saja ahli syurga, buku itu menyebutkan puan-puan punya status not only ahli syurga, not a normal ahli syurga. You are bidadari of syurga. You are not bidadari. Bukan bidadari lagi. Puan-puan menjadi ketua bidadari syurga. Can you imagine tuan-tuan Thousands and thousands of bidadari syurga tuan-tuan. You are the heads of the bidadari syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, saya telah nukilkan buku itu khas. Apa nak buat? Di hujungnya tuan-tuan ada satu oath. Hujungnya tuan-tuan dia punya helai-helai terakhir satu oath. Namanya ya. Ya, saya buat nombor 1 ini. Ya, saya buat nombor 2 yang ini. Ya, saya buat nombor 3 yang ini. Ya tuan-tuan, inilah yang kita nak lakukan tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Jadikanlah insan yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian alhamdulillah kita sambung sedikit lagi tuan-tuan dan puan tuan-tuan tadi saya menyebutkan tentang ayat yang dibacakan tuan-tuan dan puan, insya-Allah dan saya nak menyebutkan tuan-tuan ada beberapa hadis tentang akhlak mulia ni. Paling tidaknya ada 4 hadis saya nak bacakan. Sambil lalu je tuan-tuan dan puan. Hadis yang pertama, amal yang menjadi timbangan seorang mukmin, amal yang menjadi pemberat kepada timbangan seorang mukmin nanti di akhirat pada hari kiamat adalah akhlak mulia.
Akhlak mulia. Tuan-tuan, kita akan letakkan atas mizan. Tuan-tuan akan letakkan atas mizan dan saya letakkan atas mizan. Tuan-tuan ya. Dan amalan yang akan membantu memberatkan timbangan kita di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri, di sebelah kanan. Dashing yang di sebelah kanan, tuan-tuan dan puan. Amalan yang membantu memberatkan, giving weight, and tuan-tuan, the loads and the weight untuk memberatkan timbangan di sebelah kanan kita ialah akhlak mulia. Jadi tuan-tuan, banyakkan akhlak mulia. Nanti kita sebut akhlak mulia dengan diri, akhlak mulia kepada Allah, akhlak mulia kepada Rasul, akhlak mulia kepada suami dan isteri, mak dan ayah, keluarga terdekat, akhlak mulia kepada kaum kerabat yang lebih besar, akhlak mulia kepada jiran tetangga dan anggota masyarakat, dan akhirnya akhlak mulia kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berapa tingkat tuan-tuan? Akhlak mulia kepada Allah 1, akhlak mulia kepada Rasul 2, akhlak mulia kepada diri 3, akhlak mulia kepada mak dan ayah dan isteri dan suami dan anak-anak 4, akhlak mulia kepada keluarga, kerabat-kerabat yang besar, yang jauh lagi, yang besar lagi 5, akhlak mulia kepada jiran tetangga 6, akhlak mulia kepada umat 7. Masya Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya Hasan Ali, tanya pada diri kau sendiri Hasan Ali, akhlak yang mana yang telah kau tunaikan? Akhlak mulia-mulia yang mana yang telah kau cerminkan? Daripada diri kau, lidah kau mencerminkan akhlak mulia, mata kau mencerminkan akhlak mulia, tuan-tuan ya, senyum kau mencerminkan akhlak mulia, telinga kau mencerminkan akhlak mulia, tangan kau mencerminkan akhlak mulia, kaki kau mencerminkan akhlak mulia, tuan-tuan. Kemudian saudara, banyaklah soalan-soalan yang tidak boleh terjawab, dan kita tidak boleh hidup dengan tidak dapat memberi jawapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah akan tanyakan kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik dihisap sebesar zarah, yang buruk pun akan dihisap sebesar zarah. Di mana yang baik, di mana yang buruk, antaranya tuan-tuan ialah amal-amal mulia, amal baik, tuan-tuan, kata-kata baik, akhlak-akhlak mulia. Itulah menjadi penimbal kepada apa yang kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan-tuan ya. Kemudian tu tuan-tuan ya, sesungguhnya hadis yang kedua, sesungguhnya Allah benci kepada orang yang melampaui batas. Allah benci kepada orang yang melampaui batas dan tidak bersopan santun. Apa melampaui batas? Lidah kita ni ada sukatan. Nak cakap dengan isteri ada sukatan. Tinggi suara ada sukatan. Pilihan perkataan ada sukatan. Senyum mengiringi perkataan itu ada sukatan. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan ya? Jadi dengan anak-anak, macam mana dengan anak-anak? Macam mana kasih sayang dengan anak-anak, kemesraan dengan anak-anak, perkataan dengan anak-anak, sama tak dengan isteri? Berbeza. Perkataan dengan anak-anak, dengan mak bapak, sama tak? Berbeza. Tonnya berbeza, pilihan perkataannya berbeza, lagunya berbeza, seninya berbeza, sainsnya berbeza. Sebab itu tuan-tuan, insya-Allah inilah yang kita kena kuasai untuk kita cerita tentang akhlak dalam Islam, akhlak dalam perspektif Islam. Kemudian tuan-tuan ya, yang ketiga, bila ditanya mengenai manusia yang dipilih memasuki syurga, Nabi ditanya oleh sahabat, siapakah di antara manusia yang akan dipilih masuk syurga? Aku dimasuk tahu Rasulullah. Jawab Rasulullah, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dua perkara Rasulullah jawab. Siapa yang menjadi ahli syurga wahai Rasulullah? Takwa kepada Allah dan satu lagi sesuai dengan tajuk yang kita bincangkan ni, berakhlak mulia. Masya Allah tuan-tuan. Kemudian yang akhirnya, yang keempat, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling sempurna keimanan? Ini sempurna keimanan. Akhlak mulia tuan-tuan will make your iman complete. Akhlak mulia will make your kemanisan iman complete. Macam mana tuan-tuan, insya-Allah. Jadi akhlak mulia ni sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Sebab itu saya memilih tajuk ini dan bersirikan. Ini siri yang kedua. Ada siri yang ketiga, ada siri yang keempat, ada yang siri kelima. Mungkin bila ada masanya, ada tetamu-tetamu, saya juga akan panggil waktu subuh ni. Namanya Titisan Embun Pagi ni. Ini siri Titisan Embun Pagi tuan-tuan dan puan ya. Bannernya Titisan Embun Pagi pukul 7 pagi. Kemungkinan pada masa-masa yang terluang, yang lapang, ada teman-teman yang bersedia pagi-pagi datang tuan-tuan dan puan untuk bersama dengan kita untuk kita membincangkan akhlak mulia. Mungkin saya ada guest nanti, mungkin ya. Kemudian tuan-tuan dan puan ya, saya nak mengakhirkannya insya-Allah tuan-tuan dan puan ya, dengan doa tuan-tuan ya, doa akhlak mulia. Sebagian daripada ciri-ciri akhlak mulia ni banyak doa minta kepada, sebab akhlak mulia ni daripada Allah.
Akhlak mulia ni pemberian Allah. Akhlak mulia ni hadiah daripada Allah. Akhlak mulia ni tuan-tuan dan puan adalah satu benda yang diberi oleh Allah kepada kita atas usaha kita memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita secara total. Daripada rambut sampai ke kaki kita ni seluruhnya menggambarkan akhlak mulia. Kalau rambut sampai tak bersikat tuan-tuan, sampai tak bergunting-gunting dekat 2 tahun, akhlak mulia ke tuan-tuan? Bila dia sujud tuan-tuan dan puan seluruh rambutnya menutup dahinya, akhlak mulia ke tuan-tuan ya? Pakai baju misalnya corang camping, pakai seluar tuan-tuan, saya dah tengok banyak kali, saya tengok seluar yang memang tuan-tuan carit. Seluar yang carit tuan-tuan, jeans yang carit dekat lutut, memang dah carit. Itulah yang dipakai. Bila disujud macam mana tuan-tuan? Bila duduk tahiyat macam mana? Seluar koyak saja dikoyakkan itu, kiri kanan. Saya tengok banyak kali dah tuan-tuan. Macam mana? Itu akhlak mulia ke? Seorang akhlak mulia, umur dah 42 tahun, menyarung jeans macam itu, pergi sembahyang, bukan saja Allah saksikan, orang lain menyaksikan. Dan tuan-tuan dan puan, imam menggiling kepala, nak tegur salah, tak tegur salah, nak tegur salah, tak tegur salah. Jadi tuan-tuan, akhlak ni pakai t-shirt pula tuan-tuan, dengan caption t-shirt itu something vulgar. Vulgar maknanya tuan-tuan ialah dia dari segi tak bagus lah tuan-tuan, tak bagus. Vulgar ni tak bagus. Vulgar ni mengala kepada seks begitu tuan-tuan, tak bagus. Dia pakai. Macam mana kita sembahyang kita pakai? Begitu banyaknya baju kita, banyak t-shirt kita pergi sembahyang Jumaat, kita pilih itu tertulis di belakang besar the vulgar words, the vulgar phrase. Inilah yang kita kena fikirkan. Ini akhlak. Berakhlak ke kita nak menyembah Allah? Kita pakai baju t-shirt yang sedemikian. Berakhlak ke kita pakai jeans memang koyak, sengaja dikoyakkan di bahagian lutut dan di bawah. Inilah tuan-tuan, mudah-mudahan kita sedarlah benda ni. Kadang-kadang kita keluar dah umur 40-50 tuan-tuan, pakai seluar pendek lagi pergi keluar, pergi shopping pakai seluar pendek, pergi mall pakai seluar pendek, pergi makan tengah hari bawa isteri bawa anak-anak pakai seluar pendek, isteri pakai tudung, mak betul pakai tudung, kita pakai seluar pendek. Akhlak mulia ke tuan-tuan? Minta maaf tuan-tuan, ini lumrah kita tengok, Masya Allah. Akhirnya tuan-tuan, macam mana kita fikir tuan-tuan? Haram tuan-tuan, haram aurat. Laki-laki ada aurat dan perempuan pun ada aurat. Menutup aurat adalah sebahagian daripada akhlak mulia. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya. Jadi saya nak menutupkannya tuan-tuan dengan doa ini, doa ala akhlak mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Senang je. Allah tuan-tuan ikut ya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sekali lagi. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Apa dia? Ya Allah, seperti mana engkau mencantikkan kejadianku, maka perbaikilah pula akhlakku. Sebagaimana engkau telah mencantikkan kejadianku, wahai Allah, maka engkau terus perbaikilah akhlakku. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, hafazkanlah doa tu, pendek je tuan-tuan. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Wahai Allah, sebagaimana engkau mencantikkan kejadianku, maka perbaikilah akhlakku, wahai Allah, perbaikilah akhlakku untuk menjadi orang Islam yang baik, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang diberikan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan dan puan ya, saya ingin ulangi, tuan-tuan bersabar. Kita sedang dalam proses memperbaiki performance kita, memperbaiki presentation kita tuan-tuan ya. Alhamdulillah pagi ini nampaknya baik, tidak ada gangguan. Kalau seorang tuan-tuan, kalau seorang ni tidak ada gangguan apa-apa pun. Tapi bila saya ada tetamu-tetamu, oleh kerana kita tak boleh kontrol internet di tempat masing-masing, dan juga ada masalah juga di dekat ni, kita punya studio ni ada sikit masalah tentang audio. Yang lain tak ada masalah, tentang audio saja tuan-tuan. Maka kita dalam proses pembaikan tuan-tuan bersabarlah, insya-Allah. Ada masanya kita bersiaran cara paparan begini, ada masanya kita bersiaran paparan yang lebih ringkas lagi untuk kita mengatasi masalah itu. Apapun, kita akan terus bersiaran pukul 7 pagi. Nama banner pukul 7 pagi ini ialah
titisan embun pagi. Lepas tu pukul 12.30 tuan-tuan, mungkin kita tidak mula lagi minggu ni. Bila dah siap nanti video-video yang akan ditayangkan, dan bila dah siap nanti tuan-tuan program macam mana tuan-tuan bertanya dengan saya. Tajuknya tak salah saya tuan-tuan, Khazanah Ilmu Dr. Hasan Ali. Khazanah Ilmu Datuk Dr. Hasan Ali, itu nama tajuk lebih kurang tuan-tuan dan puan, yang tuan-tuan boleh kemukakan soalan-soalan, komen-komen atas beberapa bidang. Pertama tuan-tuan, keluarga, suami, isteri, mak, ayah, adik, abang, kakak, mertua. Itu tentang keluarga. Yang kedua tuan-tuan, tentang pendidikan anak-anak. Daripada pendidikan alam rahim, yang saya dah tulis buku tentang pendidikan alam rahim, pendidikan kanak-kanak, kami ada taska tuan-tuan. Kami ada taska namanya First Move Child Care Center. First Move Child Care Center ada 8 cawangan sekarang tuan-tuan. 2 di Bangi, 1 di Kajang dan 5 di Kuala Lumpur. Jadi saya bolehlah sikit cerita-cerita tentang macam mana nak didik anak-anak daripada baby sampai toddlers tuan-tuan dan puan. Kemudian tu mendidik anak-anak waktu kanak-kanak daripada umur 4 tahun sampai 6 tahun sampai 7 tahun. Lepas tu pendidikan rendah, pendidikan menengah, sampailah remaja, pendidikan universiti dan sebagainya, sampailah orang dewasa, pendidikan dewasa, dan termasuk yang ada yang kita buat tuan-tuan, yang kita nak dirikan Kompleks Anjung Husnul Khatimah ni, namanya pendidikan hujung usia. Yang di Malaysia ni pendidikan ini masih asing lagi, tak ada orang banyak cerita tentang ini. Pendidikan hujung usia yang menjurus kepada akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Ini akan berlaku tuan-tuan di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kemudian tuan-tuan boleh tanya kepada saya nanti program-program mengenai kejiranan, kemasyarakatan, apa juga masalah-masalah yang kita hadapi, dan tuan-tuan bolehlah menanya mengenai usaha dakwah, kerja-kerja dakwah yang sedang saya jalankan, yang sedang saya lakukan, yang saya telah terlibat lebih dalam 40 tahun untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tuan-tuan boleh sikitlah saya tumpahkan sikit pengalaman-pengalaman saya, dan untuk meyakinkan kepada teman-teman, kepada setiap diri yang namanya Muslim, tuan-tuan adalah pendakwah. Setiap diri yang namanya Muslim, tuan-tuan mesti menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun 1 ayat saja yang kamu pantut dan mampu menyampaikannya. Cukup setakat itu tuan-tuan di kaca TV, di kaca telefon tuan-tuan di skrin telefon tuan-tuan, tolong tuan-tuan nampak dermalah kepada Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan, dermalah walaupun RM1, walaupun RM10. 3 peringkat individu masing-masing, keluarga, satu derma, satu keluarga, satu derma. Kemudian tu peringkat organisasi ataupun syarikat. Dermalah tuan-tuan, insya-Allah. Segala-galanya tuan-tuan akan dapat nanti pengecualian cukai. Tuan-tuan dapat, kita ada facilities tax exemption. Tuan-tuan akan dikecualikan derma-derma itu dari membayar cukai tuan-tuan, insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan yang menyokong kita terus-menerus. Saya harap tuan-tuan dan puan, kepada top fan kita tuan-tuan, teruslah sokong kita. Inilah sesuatu yang kita lakukan kerana dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita lakukan daripada hati yang bersih putih. Kita lakukan untuk Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk dipuja, bukan untuk meraih sokongan mana-mana pihak. Kita nak meraih sokongan Allah, sokongan Nabi, dan sokongan Allah kepada kita untuk memudahkan kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.